wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, kita sampai hadis yang ke-30. Sebelum itu, mari sama-sama kita membaca tasbih sebanyak 3 kali. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hadis ke-30, pertukaran makanan dan barang kemas boleh menjadi riba. Jadi riba ni bukan hanya dalam hutang, piutang. Hutang 100 disyaratkan bayar lebih. Itu riba juga. Riba hutang, ribal fadli. Riba kerana lebih. Yang tu sedia maklum lah, no? Sedia maklum. Pajak gadai yang tak ikut syariat Islam pun dia akan terlibat dengan riba. Hutang itu ditingkatkan kadar bayaran. Bunga, orang panggil bunga, interest. Bagi sedap sebut bunga lah. Sebut riba lagi haram, bunga wangi. Kalau macam dulu kan, judi, apa loteri, kebajikan ke apa, tahu? Kan? Kebajikan masyarakat nampak macam baik je kan? Dinamakan dengan nama-nama yang lunak. Pokok haram, Iblis kata dekat Nabi Adam, syajaratul khuld. Bagi nama khuld, pokok kekal. Berarti pokok tu haram, jangan didekati. Jadi Iblis ni dia cukup pandai lah, jenama-jenama kata-kata manis. Riba dalam bab hutang tu kita sedia maklum. Yang dalam kitab ni kita akan sentuh riba tukar barang kemas, emas dengan emas, perak dengan perak, sejenis, dan juga tukar makanan. Dulu, zaman dulu kita tak guna duit kan. Ada zaman tukar barang. Nak beli beras bagi pisang. Jadi tukar itu sesama makanan juga boleh menyebabkan berlakunya riba. Kena jaga-jaga. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adh-dhahabu bil-dhahabi wal-fiddatu bil-fiddati wal-burru bil-birr wal-burru bil-burr wash-sha'iru bish-sha'ir wat-tamr bit-tamr wal-milh bil-milh mithlan bimithlin sawa'an bisawa'in yadan biyadin fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Rawahu Muslim. Artinya daripada Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pertukaran emas dengan emas, perak dengan perak. Yang ni orang panggil naqdiyah. Ilat dia tu barang kemas lah. Emas perak ni naqd. Begitu juga tukar duit dengan duit. Dia mesti sama. Nanti di hujung hadis Nabi bagi tahu kalau nak tukar emas dengan emas, timbang dulu. Emas makcik Aminah, emas dia
100 gram. Dia nak tukar dengan makcik Azizah. Makcik Azizah ni pun 100 gram. Boleh tukar. Timbangannya mesti sama. Mah dia jenis timbang. Dia bukan jenis bilang kan. Dia ada wazan, ada sukatan. Ada satu lagi adat mutaqarib, bilang. Jadi nanti dalam bab makanan, telur dengan telur, kalau ayam lah, telur ayam kampung ke tak kampung ke, yang penting telur ayam. Kalau nak tukar itu dia kira biji. Dia tak kira saiz. 10 biji telur ayam kampung ditukar mesti 10 biji telur ayam apa bandar. Telur ayam yang duduk dalam tray tu. Tak tahu nak panggil lah no. Dia tak kira grade. Itu dikira bilangan. Ada barang dikira bilangan, ada barang dikira sukatan, macam susu tu sukat liter. Ada barang dia kira berat timbang. Jadi dia ikut dia punya kebiasaan lah. Kalau telur tu kira biji, sebiji berapa kupang, 10 biji berapa ringgit kan, dia kira biji. Darian kira timbang. Selalu dijual dengan timbang kan biji. Lah timbang, dia kira semasa lah. Jadi kalau nak tukar musangking dengan darian kampung pun kira biji, kira timbang. Mana boleh, musangking mahal. Mahal jangan tukar. Jangan buat tukar lah. Guna duit lah. Bayar dengan duit beli. Beli melalui swab tukar barang ni, jadi riba. Maksudnya macam tu. Pisang emas dengan pisang awak. Kalau nak tukar mesti timbang sama-sama. Kilonya mesti sama. Tamathul lah. Arab panggil at-tamathul. Pisang ni dengan pisang ni. Dia naw', Arab panggil naw' tapi jins wahid. Pisang sama-sama pisang. Bawah jins tu dia ada lah awak, pisang emas, pisang masam. Tak kira lah dalam keluarga pisang, kalau pisang tukar pisang mesti 10 kilo sama 10 kilo. Mana adil? Pisang ni mahal, pisang ni murah. Tak usah tukar. Itu je. Jangan tukar. Pisang emas tukar dengan pisang berangan 10 kilo sama 10 kilo. Tak adil. Tak adil, jangan tukar. Kalau nak tukar mesti dia begitu Nabi kata. Sawa'an bisawain. Sama-sama banyak. Mithlan bimithlin. Pertukaran emas dengan emas. Emas dengan emas ni kadang-kadang orang panggil trade-in kan? Trade-in. Dia rantai lama, nak beli rantai baru. Jadi berlaku pertukaran tu. Sebahagian ulama membenarkan, sebahagian ulama tak bagi. Pasal kita tak timbang dulu. Samakah rantai baru dengan rantai lama di sudut beratnya? Masalah nak tambah duit tu, tak apalah. Tambah duit lah, dah beli benda baru kan. Tapi rantai lama, nak dapatkan rantai baru, adakah gramnya sama? Tak sama. Tak timbang dulu. Kalau tak sama, nak buat macam mana? Nak potong. Nak mudah al-khuruj minal khilaf, kerana benda ni diperselisihkan oleh ulama. Nak mudahnya kita bincang, kita nak beli rantai baru dan kita nak jual rantai lama. Buat satu-satu, mula-mula kita jual dulu. Dapat duit. Kemudian kita beli yang baru, tambah duit. Itu jadi dua akad, tak apalah. Dari kita, kita jual barang kita. Kemudian dari dia, kita beli. Itu tak ada masalah. Jangan bagi rantai lama, ambil rantai baru, tambah duit je. Itu saya tak katalah tak boleh, sebab ada juga fatwa yang membenarkan. Tapi ada yang melarang. Kalau tukar tanpa tambah duit tu memang tak boleh lah. Pertukaran kan, emas dengan emas. Dia mesti sama. Susah lah nak sama. Mungkin emas kita ni kurang, emas dia lebih berapa gram. Atau emas kita banyak, emas dia kurang. Dia mesti sama, ngam-ngam. Ngam-ngam ni bahasa apa? Bahasa Cina lah. Kalau bahasa Arab panggil tamathul. Barang tu dengan barang ni ngam-ngam. Sama. Kalau berat sama berat. Kalau sukat sama sukat. Susu dengan susu. Sopa juga. Kena sama liter dia lah. Minyak dengan minyak. Bahan
bahan yang masuk dalam badan kita adalah makanan. Makanan ini sama ada mengenyangkan ataupun makan macam kacang tu kita makan santai-santai kan. Ada siapa makan kacang sampai kenyang? Dipanggil makanan yang mengenyangkan, makanan santai ni panggil apa? Tafakkuhan. Bukan tafakkuh. Santai. Ada makanan yang menjadi untuk berubat. Herba tu pun makanan. Kalau nak tukar mesti sama. Kalau sejenis lah. Kalau lain-lain jenis tak mesti sama. Tapi dia mesti tangan ke tangan. Contoh toki sayur dia bermuamalah dengan toki ayam. Toki sayur nak buat kenduri perlukan ayam. Jadi dia ambil ayam dari toki ayam. Nanti dia akan ganti. Nanti tu tak boleh. Dia kena bagi hari tu juga sayur dia. Dia tak boleh kata aku ambil ayam hang. Nanti bila-bila ada orang, kadang-kadang orang order juga sayur dekat toki ayam. Bila orang order sayur, ambil sayur aku. Bila hang perlukan sayur, bagi tahu. Aku kira bayar macam tu. Sayur itu makanan, ayam tu makanan. Jenisnya tak serupa, ni sayur, ini makanan kan. Boleh tukar, tak sama tak apa. Mana tak sama kilogram dia, tak ada masalah. Tapi kena hari tu juga. Hari ambil ayam tu, hari tu bagi sayur. Kalau nak bayar cara tu lah. Jadi orang-orang berniaga ni kadang-kadang dia tak banyak guna duit. Toki daging kambing. Kan? Dia toki kambing. Dia ambil ayam kawan tu hutang. Nanti bayar macam mana? Bayar bagi daging kambing lah. Bila bagi? Bila toki ayam perlukan kambing, aku bagi lah. Tak boleh macam tu. Walaupun reda. Riba walaupun reda. Kita hutang orang 100, dia syaratkan bayar 120. Kita okey setuju. Setuju tu reda. Reda pun tak boleh. Ini kena bertegas lah dalam soal ni. Orang yang pi pajak gadai Cina, gadai barang pun dia pun setuju, dia tahu lah. Dia akan kena bunga, kena ni. Dia setuju lah, tidak dia tak pi lah. Ini bukan masalah setuju tak setuju, ini masalah hukumnya haram. Kalau ambil ayam, kita nak bagi sayur atau daging, bagi terih. Mesti pertukaran tu dipanggil yadan biyadin, tangan ke tangan. Berlaku. Saya sembang dengan orang-orang berniaga di pasar ni, memang berlaku. Ambil barang macam tu, nanti ganti. Nanti tu, itu tak boleh. Dipanggil riban nasi'ah. Ataupun riban nasa'. Nasi'ah tu takhir. Ma'a takhiril badalain au ahadihima. Dalam ta'rif riba. Punca menjadi riba itu, lambat salah satu barang tu. Di kampung jadi juga. Di kampung, dia minta telur ayam kampung jiran sebelah. Nak makan, orang kampung tak ada duit kan. Kalau dia hutang dengan cara bayar duit, tak apa, aku ambil telur ayam kampung, nanti aku ada duit, aku bayar. Itu okey, itu hutang. Tapi, macam kampung-kampung nelayan ni, dia ambil telur ayam kampung jiran, ambil makan dulu, nanti dia akan ganti dengan ikan kering. Ikan ni dia jemur dulu. Setelah 3-4 hari siap, dia bayar balik. Ni ikan kering ni aku bayar, saya telah kira bayar telur tu lah. Boleh ke macam tu? Tak boleh lah. Sebab dia telah mengambil makanan dan dia ganti makanan itu dalam tempoh waktu yang lambat. Esok, petang nanti. Tukar tu makanan dengan makanan. Cuma makanan ni berbeza. Berbeza dia boleh berlebih kurang. Ambil telur ayam 10 biji, ganti ikan dalam kuantiti yang banyak, tak apa. Tapi mesti sama time tu. Kita tukar duit. Money changer kita tukar duit. Duit kita RM. Tukar ke dolar. Jadi berbeza jenis. Memanglah tak sama. Mana boleh dapat RM100, dapat $100. Jenis lain dibenarkan tafadul, berlebih kurang. Tak mesti tamathul, sama-sama banyak. RM berbeza dengan USD. Jadi tentulah RM tu kena banyak, 400 contohnya untuk dapat $100. Okey, itu tak ada masalah. Tapi mesti tangan ke tangan. Kita bagi duit ringgit dan dia pun kira di mesin tu bagi.
Jangan dia kata, oh tak cukup, petang nanti tuan mai boleh. Kata, kalau macam tu, mai balik duit aku. Syaratnya macam tu. Jangan lambat. Ya, kalau satu jenis ringgit dengan ringgit, contoh kita raya, kita bawa RM500 untuk dapat duit RM1 tu kan, nak bagi duit raya kan, duit raya kan. Oleh kerana satu jenis, dia mesti tamasul. Kita bagi 500, kita dapat juga 500. 499 tak boleh. 500 RM1 pun tak boleh. Tamasul sama dua jenis tu, bukan dua jenis, satu jenis mesti sama. Sama dan tangan ke tangan. Kita bagi 500, dapat juga 500. Dan ini kadang-kadang di kedai-kedai, duit shilling, orang buat bisnes duit shilling. Duit shilling, kedai beli duit shilling RM200, tapi kedai bayar RM220. RM220 untuk dapat RM200. Itu lebih, tak boleh tu. Kalau nak bayar juga, kena asing. Waktu tukar tu RM200. Kemudian kita upah lah dia. Itu lain-lain. Bagi selesai satu-satu akad dulu. Kalau RM200, kawan yang himpun duit shilling tu, tak ada apa pula kan. Jadi kita nak bagi lebih tu, kita bernafas dululah. RM200, tukarnya RM200. Ini kita upah. Kita bincang belakang lah yang tu. Servis lah. Dia himpun 5 kupang, 50 sen. Dia pergi kedai, dia tanya, saya ada 200 ni. Dan kita kena bilang, pastikan sama. Saya buat contoh nenek dengan cucu pula. Nenek malah nak pergi ke bank untuk tukar duit. Nenek tanya cucu, ada duit pecah tak? Duit RM1 ada tak? Nak pecah duit. Pecah tu bukan mana koyak kan. Nenek tanya cucu. Cucu kata ada bilik di atas. Kita suruh dia ambil dulu, turun bawah. Kita tukar tu. Jangan kita bagi dekat dia, nah RM200, dia pun naik atas. Dia bilang ke apa tak tahu, dia tidur ke, dia main game ke. Esok pagi lepas subuh baru dia bagi kat nenek. Tak boleh macam tu. Kita bagi RM200 pagi ni, malam nanti baru dia bagi duit RM1 ke, RM5 ke. Tak boleh. Kita minta balik duit kita RM200 tu. Cucu kita sediakan RM200, tangan ke tangan. Kita bagi RM200 dekat dia. Tak terlalu lama dia bagi kat kita RM200. Dan kita bilang, takut terlebih atau terkurang. Kita nak tukar dengan kawan kita pun serupa. Entah ada duit pecah RM10 tak? Nak tukar RM50. Dia kata dia ada. Suruh dia bilang dulu. 10, 50. Kita bagi kat dia 1 keping 50, dia bagi kat kita RM10, 5 keping. Yadan biyadin. Pasal apa Nabi syaratkan macam tu? Pasal apa tu, yang tu kena dibincang lagi lah. Kerana mungkin duit ni dia sentiasa naik turun nilai dia kan. Pas tambah sekarang ni duit kita makin jatuh. Jadi mau waktu tu tidak ada siapa pun yang rugi, sama-sama. Kita bagi 50, dia bagi kita 50. Pertukaran kalau sama jenis mesti sama banyak. Kalau tak sama jenis boleh berlebih kurang, tetapi mestilah berlaku dalam waktu yang sama. Dipanggil taqabud. Aku pegang duit kamu, kamu pegang duit aku. Kemudian tamathul, duit itu sama banyak. Dipanggil al-hulul. Hulul tu yadan biyadin. Pertukaran tangan dengan tangan. Baik. Kalau yang lain, kereta, kancil, kita trade in, kita ambil kereta apa pula? Arus. Itu tak apa. Kereta bukan duit, kereta bukan makanan. Kita ada kancil, kita trade in untuk beli lori. Itu tak ada masalah. Lori itu bukan makanan, bukan RM2. Boleh trade in, tak ada masalah. Ataupun toki ayam, dia beli bahan binaan. Dia ambil besi, kayu semua ni. Nanti toki hardware ni perlukan ayam nak buat kenduri, dia akan bayar dengan cara itu, tak ada masalah. Sebab itu pertukaran antara makanan dengan bahan binaan. Bahan binaan bukan makanan, bukan wang, bukan mas perak. Mas kahwin, macam mana tu?
Ya? Ya, ya. Itu tak apa. Mas kahwin macam mana maksudnya? Antara anak dengan anak tak sama ke? Ya? Mas kahwin boleh hutang. Mas kahwin boleh hutang. Boleh, tapi cuma di uruf kita ni tunai kan. Boleh hutang. Kalau di Syria ada mahar muqaddam dengan muakhir, bayar deposit dulu. Nanti kalau bercerai ke, mati ke, ada lagi lah tahanan, wang tahanan tu yang perlu diselesaikan sebelum difaruidkan. Ada baki mas kahwin, itu uruf mereka macam tu. Waktu kahwin tu bayar dulu separuh, nanti kalau mati ada lagi tahanan yang belum diselesaikan. Jadi sempatlah isteri tu bernafas lah, ada duit lah. Itu bukan faruid tu, faruid lain. Ini baki. Contoh mas kahwinnya 30,000, waktu kahwin 15,000 dulu. Nanti kalau cerai dapat lagi 15,000. Kalau mati pun dapat lah. Dia boleh buat tuntutan lah. Tempat kita selalunya tunai lah, bayar per habis lah. Hutang pun boleh. Baik, Nabi sebutkan contoh-contoh dalam ni. Pertukaran emas dengan emas, perak dengan perak, itu duit lah tu. Gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, mestilah sama berat kedua-duanya, dan ia berlaku tangan ke tangan, tidak bertangguh. Apabila benda-benda ini berbeza jenis, contoh RM dengan USD tu lain-lain jenis, pertukaran yang tidak sejenis, maka juallah mengikut suka kamu, dengan syarat ia berlaku tangan ke tangan. Jelas kan? Kita terus ke hadis ke-31. Ya. Ya. Betul. Dia hutang duit. Kemudian dia nak bayar hutang dengan buah-buahan. Itu boleh. Kalau dia ambil barang di kedai, dia ambil beras, telur, semua tu barang makanan, nanti dia ganti dengan rambutan, itu tak boleh. Sebab itu dia hutang makanan, bayar dengan makanan dalam masa yang berlainan. Ini yang kita bincang, riba. Ambil barang lah. Ambil barang kan. Jadi ambil barang, bayar dengan barang. Ambil makanan, bayar dengan makanan, tak boleh cara tu. Bayar dengan duit. Ambil barang, nanti direkodkan berapa ribu, kita ada duit, kita bayar dengan duit. Jadi muamalah duit ni banyak menjauhkan kita daripada riba. Jangan bayar dengan makanan, jangan. Sebab makanan memang berbeza jenis. Dia ambil beras, dia ambil susu, Milo, dia bayar dengan rambutan. Lain-lain, tapi makanan sama makanan, dipanggil ada illatur riba. Dia boleh menjadi penyebab riba. Rambutan tu bayar bila? Setelah beberapa bulan. Yang nasi semua tu dah makan habis dah. Itu masalahnya. Bayar dengan duit lah. Sekarang kita hutang dengan duit lah. Itu lebih selamat. Melainkan kalau dia bayar dengan, macam dia ada bahan-bahan binaan, kayu, buluh ke, tak apalah. Dia ambil barang makanan, nanti dia bayar dengan besi, batu. Itu boleh. Nilai kan? Tak boleh ke? Ya. Bayar dengan duit lah. Kita takut terlibat dengan riba. Bila berlaku kita ambil barang, beras, apa semua ni, lepas tu bayar pula dalam bentuk buah-buahan. Buah-buahan tu pun makanan. Bayar cash lah. Jual dulu rambutan tu, dapat dia bayar. Jual kat dia boleh. Nanti dapat duit tu kita bayar. Jangan bagi macam tu je. Ambil barang makanan diambil, barang makanan dibayar, itu masalah.
Masalah. Transaksi barang dengan barang ni memang masalah. Zaman tak ada duit dulu memang mungkin kot. Jadi itu yang Nabi pesan tu. Garam dengan garam. Kurma dengan kurma. Gandum dengan gandum. Walaupun dia grade tak sama. Gandum ni gandum grade A. Gandum ni gandum grade B. Oleh kerana sama-sama gandum, mesti sama. Setuju tak boleh. Walaupun setuju. Riba ni dia bukan kira setuju tak setuju. Kita terpaksa bertegah lah. Kalau tidak orang akan gunakan alasan setuju. Pajak tu beli kebun, beli buah-buahan kan. Ya. Ya. Pajak tu lain pula. Boleh, tapi syarat setelah buah matang. Buah masih di pokok, kita beli. Kalau bunga, tak boleh. Kerana nampak bunga banyak, nanti dia akan luruh. Gharar, tak tentu. Kadang nampak bunga banyak, tapi nanti yang lekat tu berapa biji saja. Takut tak ada taradhi, tak puas hati. Tuan pokok okey je. Hak beli ni geram tak puas hati. Jadi setelah matang, kalau kata beli pelam apa? Harum manis sebab tu dia dah boleh potong lah, hampir-hampir boleh potong, dah besar dah. Putik pun nanti luruh juga. Bunga boleh luruh. Putik bila dah besar tu insya-Allah lah. Kita boleh kira lah satu kebun tu berapa bayar. Anytime kita nak potong, kita potong. Gitu. Buah putik kalau nak beli mesti kerat. Bukan tak boleh beli buah putik. Buah putik pun orang duk menyicah makan kan. Tapi yang tu kena potong, timbang ataupun letak dalam satu plastik berapa ringgit. Boleh jual sini tak atas meja. Dibiarkan atas pokok yang nama pajak tak boleh. Baru putik dia ba'da buduwi salahiha. Melayu kata setelah matang. Arab panjang. Ba'da buduwi salahiha. La yajuz, tak boleh bai'u thamarah, menjual buah yang di pokok lah. Kita dah beli dah siap-siap, tak boleh. Kecuali ba'da buduwi salahiha, setelah buah-buahan itu matang. Kalau dekat-dekat Ramadan ni, orang akan beli kebun tebu. Hak jual yang tebu, dia akan beli tebu lah. Beli dalam keadaan dibiarkan tebu tu masih di tanah kan, masih hidup. Jadi tebu yang dah hitam ke, yang dah besar lah kan. Kalau baru kecil ni tak boleh lagi beli. Kalau nak beli juga kena potong lah. Jangan biar di tanah tu. Nak beli buah pelam putih, beli potong tu. Ambil tu. Ambil hari tu juga. Bayar tu ambil. Kalau bayar nanti nak ambil, kena buah tu dah besar. Saya pun tak tahu orang beli pajak derian tu macam mana. Dia nak cepat lah, orang panggil jual janji. Bayar deposit dulu ke apa ke. Tak tahulah wallah. Dalam fiqh Syafi'i tak boleh lah. Dia kena benda tu dah matang. Apa dia? Forex pula. Forex saya tak tahu, tapi ada fatwa dah. Dia muamalat ni dia luas jenuh. Forex tu emas. Saham forex. Kalau tak silap dah ada keputusan tu dilarang lah. Tapi saya pun dia nak jawab ni kita kena betul-betul faham isu dia tu. Far'un an tasawwurihi al-hukmu 'ala syai'. Far'un an tasawwurihi. Sewa okey. Ya. Itu tak apa, sewa tanah. Bab zakat, itu dia tanggunglah. Tuan punya tu lah keluarkan. Kita tak ni, kita bukan petani. Padi bukan kita punya tanah aja. Dia menyewa atas tanah kita. Jadi kita sewa selamat lah. Betul lah tu patuh syariah. Sewa. Ada orang dia tak sewa. Dia kata kamu buat bendang, hasil padi kita bahagi 2. Bawah dia yang selamatnya macam ni. Kita serahkan dia buat baja semua dia lah. Kita hanya menyewa tanah. Selamat, halal.
Ataupun kita upah orang kerja. Tanah kita, padi kita, pokok kita, kita ambil dia bagi upah. Upah, serak, upah. Model kita semua. Itu pun halal. Kita buat keluar zakat lah. Sepadi kita punya. Ada musim kita upah orang meracun. Ada ni kita upah orang apa. Upah lah. Upah orang tengok-tengok kemendang tu. Itu pun tak apa. Dua cara tu je. Adapun cara berbahagi hasil, yang tu khilaf ulama lah. Dipanggil apa? JV. Itu khilaf. Sebab musaqat kalau dalam fiqh Syafi'i boleh berbahagi buah kalau pokok kurma dengan anggur. Dipanggil aqdul musaqat. Kita tak bayar gaji, nanti hasil kita bahagi. Kalau perniagaan memang boleh sebab ini pertanian. Perniagaan dipanggil mudharabah. Mudharabah ada tuan punya barang, malik dengan amil. Itu mudharabah, pelaburan. Usaha sama. Nanti keuntungan berbahagi. Adapun dalam berbahagi dalam soal pertanian ini, kalau boleh dalam mazhab Syafi'i elakkanlah. Sama ada kita sewakan tanah, kita makan sewa, ataupun kita upah orang, segala-galanya hak kita. Ya? Kelapa sawit, siapa punya? Macam mana gambarannya? Saya buan tu pun tak tahu. Kita hutang bank. Ya. Tak tahu, tak. Yang tu tak boleh jawab lagi, tak apa-apa. Saya kurang mahir dalam bab tu. Ya. Ya. Pokok-pokok kita lah. Itu upah kerja lah. Upah lah tu. Upah melalui hasil. Itu tak ada masalah, boleh. Itu boleh. Yang tadi tu, itu pun hasil juga lah. Khilaf lah. Pawah. Kalau lembu tu, orang belah lembu nanti dapat anak, bahagi anak kan. Itu. Dia ulama berselisih pendapat lah. Ada yang membenarkan, ada yang tak membenarkan. Kalau pajak tadi tu, pastikan buah dah matang. Pawah berbahagi hasil. Kalau perniagaan tak apa, ini penternakan dengan pertanian ada khilaf. Pawah penternakan dengan pertanian ada khilaf. Kalau perniagaan tak apa. Perniagaan. Berbahagi untung antara tuan barang dengan orang yang mengusahakan. Amil. Memerdekakan hamba. Sekarang tak ada hamba dah. Ini cerita hamba muba'ud ni. Hamba muba'ud. Kita teruskanlah. Sekarang ni kalau merdekakan hamba ni, kita boleh dapat dengan zikir. Sesiapa yang berzikir, La ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mi'ata marrah, 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia ada pahalanya seperti memerdekakan hamba. Besarlah. Merdeka hamba ni bila dimerdekakan macam mati hidup semula. Mati hidup semula. Dia dah mati, betul dimerdekakan, dia macam hidup balik. Syok. Sahabat yang paling banyak memerdekakan hamba, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebab tu dalam Islam banyak kesalahan yang didenda dengan memerdekakan hamba. Islam tak haram penghambaan, tapi Islam buka pintu supaya hamba-hamba ni dimerdekakan. Bersetubuh di siang Ramadan,
'itqu raqabatin mu'minah, merdekakan hamba yang beriman. Ada seorang raja dulu. Ada seorang raja di Andalus. Dia bersetubuh di siang Ramadan dengan isteri dia. Kemudian dia bertanya mufti Andalus waktu tu, nama Yahya bin Yahya Al-Andalusi. Nama anak dengan ayah serupa tu. Yahya bin Yahya Al-Andalusi. Dia buat salah, dia bertaubat, dia menyesal, apa hukuman? Apa denda? Jadi Syekh Yahya bin Yahya ni anak murid kepada Imam Malik. Yahya bin Yahya ni waktu mengaji ada cerita gajah datang Madinah. Orang-orang pakat tengok gajah. Budak ni dia tekun. Dia tak tengok. Anak Yahya bin Yahya ni lah, saya cerita dia kecil dulu dia mengaji dengan Imam Malik. Dari Andalus, dari Spain ke Madinah. Spanyol ke Madinah. Waktu mengaji dengan Imam Malik ada satu peristiwa. Gajah, tak tahu main mana gajah, tak tahu. Di Masjid Nabawi tu datang gajah. Mungkin ada persembahan ke apa kan. Anak-anak murid ni semua pakai minta nak pergi tandas, nak tengok gajah. Ismahli bil khuruj, nak keluar Ustaz, pergi tandas. Dan nak tengok gajah, perak. Bukan perak, perak. Ada yang tak keluar pun tak bagi tumpuan dah lah. Imam Malik baca Muwatta' tu pakat mata tengok situ minta izin nak keluar. Kecuali seorang budak Yahya bin Yahya, dia tengok Imam Malik, tak beralih. Lam yaltafit, tak beralih, dia tengok Imam Malik. Imam Malik kata, wahai Yahya bin Yahya, tak mau tengok gajah ke? Imam Malik pun kira tegah-tegah, dia pun sporting lah, bagi peluang. Tak mau tengok gajah. Kata dia, aku datang dari negara yang jauh untuk belajar ilmu, bukan untuk tengok gajah. Subhanallah. Dia masa depan dia jadi seorang yang hebat, alim. Raja di tempat dia bersetubuh siang Ramadan. Tanya dia lah, dia besar dah lah, jadi mufti dah. Dia jawab, Sultan kena puasa 2 bulan betul-betul. Dia terus bagi jawapan macam tu. Kerana ijtihad dia lah, kalau suruh merdeka hamba, raja banyak hamba, mudah esok dia setubuh lagi. Supaya serik sikit raja ni, supaya kena tu, biar berakai sikit, orang kita kata. Biar raja ni berakai sikit, dia terus ambil kepada puasa 2 bulan. Padahal dalam syariat, memerdekakan hamba, tak mampu baru puasa 2 bulan. Tak mampu juga beri makan kepada 60 orang miskin. Dia skip terus. Raja pun puasa 2 bulan, kesian kat raja. Berita ni sampai kepada tuan guru di Madinah, Imam Malik. Imam Malik marah. Marah atas fatwa yang tak tepat ni. Sebab dalam nas disebut, fa'illam yastati'. Kalau tak mampu merdeka hamba, baru bukan boleh pilih-pilih. Tak mampu, puasa 2 bulan. Tak mampu puasa 2 bulan, baru it'amu sittina miskina. Nak buang mana ayat fa'illam yastati' tu? Malik marah. Dia kata ijtihad dia lah, kerana kalau suruh merdeka hamba, senang sangat bagi raja, hamba ramai. Kalau suruh derma 60 orang miskin pun duit dia banyak. Puasa, berakai lah. 2 bulan, nak beringat lah lepas ni. Tak boleh. Kata Imam Malik, dia melihat kepada maslahah untuk menginsafkan raja, tetapi Allah dan Rasul melihat kepada maslahah yang lebih besar, iaitu hamba bila dimerdekakan seperti mati hidup semula. Itu lebih penting. Kalau dalam usul fiqh ni dia ada bahala cerita tu dalam Masalihul Mursalah. Dia cerita masalah kita pandang masalah ni nak bagi raja lizajar, nak bagi raja ni berserik supaya dia tak buat dah dosa tu. Tetapi Allah dan Rasul melihat kepada masalah yang lebih besar. Merdeka hamba tu lebih penting. Hamba yang jadi hamba bila dimerdekakan seperti mati hidup semula. Jadi dia tarik baliklah fatwa dia tu. Dia bagi tahu raja pun memerdekakan hamba. Gitu. Kita tak ada hamba sekarang noh. Kita zikirlah banyak-banyak la ilaha illallah tu 100 kali.
Dan dalam riwayat yang lain, siapa zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd. Ada riwayat yuhyi wa yumit, ada riwayat tanpa yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali dia digeruni syaitan. Syaitan takut. Bagi perawat-perawat memang hari-hari kena zikir tu. Perawat kan, orang kena kerasukan lah apa tu, dia digeruni oleh syaitan. Dan pahalanya seperti memerdekakan hamba. Hadis ke-32, Rasulullah tidak boleh menerima sedekah. Zakat tak apa, sedekah tak boleh. Zakat tak boleh, sedekah tak boleh. Kalau nak bagi apa-apa dekat Nabi ni, kena cakap hadiah. Hadiah. Nabi tidak layak menerima zakat dan sedekah. Nabi pernah korek mulut cucu Nabi, Al-Hasan atau Al-Husain, tak pasti. Dia termakan sebiji kurma zakat. Ada stor, orang bawa kurma ni, kurma zakat. Zakat kurma lah. Nak simpan dalam satu bilik, jatuh sebiji. Cucu Nabi merangkak-rangkak, tak boleh jalan lagi. Merangkak-rangkak, nampak kurma, ambil, buah mulut. Budak-budak ni bukan kata kurma, tek cicak pun dia kutip. Mengutip. Ambil kurma, buah mulut. Nabi korek. Nabi, sambil tu Nabi bercakap. Walaupun budak ni belum pandai berjalan, tak pandai cakap lagi, tapi Nabi cakap. Nabi bagi tahu dia, kita keluarga Muhammad tak boleh makan zakat. Kerana zakat itu dipanggil awsakhun nas, kotoran dari harta manusia. Awsakh, wasakh. Kan dia membersihkan. Zakat itu untuk membersihkan harta. Jadi yang dibayar itu macam kotor. Tak standard lah. Keluarga Nabi tidak boleh memakan zakat sebab mereka syarif, sayyid yang mulia. Jadi selain daripada itu, Allah Ta'ala tak mau timbul fitnah lah. Kalau Nabi makan zakat, nanti orang kata Nabi kempen suruh solat, keluarkan zakat. Kemudian Nabi makan zakat, nanti timbul fitnah. Jadi untuk tutup pintu fitnah, Nabi tak makan zakat, anak cucu cicit Nabi pun tidak layak menerima zakat. Mereka dapat apa? Dulu mereka dapat khumus, 1/5 daripada peperangan. Bila perang tu, sebelum nak dibahagikan ghanimah, tarik dulu 1/5. 1/5 tu untuk zawil qurba. Ma'afa Allah, ada ayat fai'. Fai' ni kalau perang tak jadi pun 1/5. Perang tu tak jadi, musuh lari bertempiaran, tinggal harta. Itu dipanggil fai'. Kalau perang jadi, berlaku peperangan, itu dipanggil ghanimah. Sama ada perang jadi atau tak jadi, zawil qurba, keluarga-keluarga Nabi ni memang dapat 1/5. Kalau dia hadir perang, dia dapat lebih lagi sebagai tentera. Tak pi pun dah dapat dah 1/5. Jadi, kemudian ada seorang ulama nama Imam Istakhrawi. Dia kata zaman dulu, keluarga Nabi Ahlul Bait ini tak dapat zakat, dapat khumus 1/5 daripada harta rampasan perang. Sekarang dah tak ada perang, dia punya pandangan dia lah, sekiranya ada keluarga Nabi yang fakir miskin, pandangan dia bagi zakat juga. Sebab dulu tak dapat zakat, dapat 1/5. Sekarang 1/5 tu pun tak ada, pasal tak perang dah. Sekiranya keluarga Nabi fakir miskin, zakat tak dapat, khumus tak dapat, siapa nak bantu? Maka pandangan dia lah, dia kata boleh dapat juga zakat. Tapi ulama-ulama lain menentang. Ala kullin, walau bagaimanapun, mana ada keluarga Nabi yang miskin, fakir miskin, adakah? Adakah? Semua kaya-kaya, Habibnya kaya. Habib apa di Penang tu yang jual emas? Habib Julius ke apa? Oh, Toki emas. Syed Mukhtar miskin. Oh, kaya. Syednya cari ya, Pak Tuan orang panggil, mesti kaya punya. Allah jamin kekayaan, tak perlu mengemis untuk dapat zakat. Adakah? Cuba sebut Syed mana yang fakir miskin. Sharifah Aini, Allah yarhamha, penyanyi berjaya. Ada berjaya cara menyanyi, ada berjaya cara ini je. Ada Syed yang menipu kot kalau miskin. Ada Syed Sharifah yang betul-betul lah, bukan anak kita bukan keturunan Nabi, dapat anak buah Sharifah tu lain lah. Sharifah yang betul-betul nasab Nabi tu.
Tak ada, semuanya berjaya dalam bidang masing-masing. Allah jaga. Tak perlu zakat. Walaupun dibincang oleh ulama, kalau kata miskin, kalau kata je tak miskin, insya-Allah. Mereka semua berjaya. Tak perlu kepada zakat. Zakat tu dia kotoran manusia. Baik, kita baca hadis ni. Saya baca terjemahan daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, pada diri Barirah. Barirah ni seorang perempuan sahabat Nabi, sahabiah. Dia dimerdekakan oleh Sayyidatina Aisyah. Barirah radhiyallahu anha. Sayyidatina Aisyah yang memerdekakan dia. Pada diri Barirah terdapat 3 sunnah, yakni 3 apa kita panggil? 3 pelajaran yang dapat kita petik daripada seorang perempuan yang bernama Barirah. Antaranya, selepas Barirah merdeka, yang memerdekakan dia ni Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah ni a'taqatha, memerdekakan Barirah. Selepas Barirah merdeka, beliau diberi peluang untuk memilih sama ada kekal bersama suaminya yang masih hamba atau fasakh nikah. Dia pilih fasakh sebab suami dia masih hamba, dia dah merdeka. Jadi dia tak bebas lah kalau masih bersama, terikat dengan suami yang hamba ni. Dia memilih fasakh nikah, maka Nabi suruh dia beriddah. Itu satu. Dia dengan suami dia tak ada anak. Bila dia merdeka, dia sebatang kara. Dia pun tak ada ibu ayah. Sejak kecil dijual sebagai hamba abdi. Dia tak tahu siapa mak ayah, datuk nenek. Suami dia fasakh, anak dia tak ada. Lepas dia merdeka Barirah ni, dia berniaga. Dan dia jadi seorang usaha apa? Perempuan panggil apa? Usahawati yang berjaya. Duitnya banyak. Kemudian dia sakit. Maka dikira-kira harta dia nanti siapa yang akan ambil alih. Suami dia dah fasakh, dia tinggalkan suami dia. Anak tak ada, mak ayah pun tak tahu. Majhulatun nasab, tak tahu keturunan. Dia kaya. Contohlah kalau kita di Malaysia ni, perempuan yang kaya berniaga ni siapa? Datuk Wida. Tapi dia ada anak kan. Ni tak ada anak, sebatang kara. Seandainya Barirah mati, harta dia tu kepada siapa? Baitul Mal? Tak. Siapa yang menolong dia dari hamba kepada merdeka? Siapa merdekakan dia? Sayyidatina Aisyah. Keseluruhan harta akan diberi kepada Sayyidatina Aisyah. Di sinilah timbulnya satu statement daripada Nabi, innamal wala'u liman a'taqa. Dalam mengaji faraid, cerita Barirah ni akan kita cerita dalam tajuk Asbabul Irth. Sebab-sebab memperolehi pusaka, sama ada kerana kahwin, isteri mati, suami dapat. Suami mati, isteri dapat, itu nikah. Yang kedua, kerana kekeluargaan, harta ayah mengalir kepada anak. Harta anak diberi kepada mak ayah. Qarabah. Yang ketiga, special case, dipanggil al-wala'. Seorang yang merdeka, asalnya hamba, sekiranya dia sebatang kara, tak ada family, tak ada suami, tak ada anak, cucu, kesemua harta akan diberi kepada sesiapa yang memerdekakannya. Sayyidatina Aisyah dapat. Waktu Barirah ni sakit, Tuan Barirah duk melobi, aku yang akan dapat pasal dia bekas hamba aku. Tapi dia bukan merdeka, dia jual. Barirah tu asalnya barangku, hamba aku. Asal dia duduk dengan aku. Aku jamu dia makan, minum. Aku latih dia berniaga. Waktu duduk dengan tuan lah. Jadi, bakat berniaga tu, tuan yang ajarkan. Jadi, tuan tu mengaku kata, aku akan dapat. Tak ada mati lagi, duk kira dah. Sayyidatina Aisyah meradang lah. Aku yang beli. Hamba aku yang beli. Bila beli, jadi hamba Sayyidatina Aisyah. Lepas tu Sayyidatina Aisyah merdekakan. Proses dia betul lah, bila kita beli, jadi hak kita. Sayyidatina Aisyah kelebihannya ialah hamba tu jadi hamba dia dan dia merdekakan. Yang tuan tu tak merdeka, jual. Akhirnya Nabi buat keputusan lah. Innama adatu hasrin. Hanya sahanya hak
bekas hamba diberi kepada sesiapa yang memerdekakan. Bukan Nabi memihak kepada isteri, bukan. Ramai lagi orang merdeka hamba. Ramai lagi. Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidatina Aisyah memang bersifat hati mulia, mereka banyak memerdekakan hamba. Itulah. Ini Barirah. Barirah ni hartanya diberi kepada Sayyidatina Aisyah. Sebelum dia mati, dia fasah nikah dengan suaminya. 2 dah tu. Ada 3 semua. Yang pertama, hartanya akan diberi kepada Sayyidatina Aisyah. Yang kedua, dia fasah nikah dengan suami. Dia tak mau duduk dengan suami dia sebab suami dia masih hamba. Sekarang yang ketiga, selain itu beliau ada menerima sedekah, daging sedekah. Orang sedekah dekat Barirah daging. Daging apa tak tahulah. Unta ke, lembu ke, kambing. Orang sedekah kat dia. Kemudian beliau menghadiahkan daging itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini transaksi ya. Dari orang kepada Barirah tu sedekah. Dia pun tak mau makan daging ni, dia pergi rumah Sayyidatina Aisyah sebab mereka berhubungan baik. Sayyidatina Aisyah yang merdekakan dia. Dia bawa daging sedekah tu, dia cakap, saya hadiahkan daging ni kepada Rasulullah. Okey ya. Tapi Sayyidatina Aisyah warak, tak bagi Nabi makan daging tu. Sayyidatina Aisyah kata, Nabi tak boleh makan sebab asalnya sedekah. Duk kira asal. Angkat macam sini, aku nak makan. Nabi kata, kerana dia cakap apa? Dia cakap hadiah. Macam tu lah. Macam kita pergi pasar raya lah, kadang-kadang tu depan kita beli arak ke apa, bagi duit. Kita pun mula takut, sekali kita bagi duit besar, duit baki, ambil duit arak tu. Dah tu duit kita. Di sudut fiqah, boleh je. Tak ada masalah. Janganlah warak lebih-lebih sangat. Kalau warak jangan beli lah pasar raya tu. Pasar raya lain. Kita tengok duit dia simpan tu, duit arak. Kita bagi-bagi cabut. Tak mau. Ambil duit bawah. Duit ni dia la yata'ayyan bita'yin. Dia tengok nilai, dia bukan tengok kertas tu. Kita bayar lebih ada nilai ya. Baki tu hak kita. Apa lagi cerita yang macam ni? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah berjudi dengan Abu Jahal. Baca dalam tafsir surah Ar-Rum, Ghulibatir Rum. Sayyidina Abu Bakar main judi dengan Abu Jahal. Bertaruh. Dan yang pentingnya mereka mengikuti perkembangan politik dunia. Rum Parsi berperang tu, sahabat dan Nabi ambil tahu walaupun Rum kafir, Parsi kafir, tapi ambil tahu lah apa yang berlaku di luar tu. Itu yang mesej daripada Quran. Surah pun nama surah Rum. Patutnya surah Madinah, Mekah cukup lah, Makkiyah, Madaniyah. Rum tak payah ambil tahu lah. Waktu tu peperangan kan. Alif Lam Ra, Ghulibatir Rum. Rum kalah. Fi adnal ard. Di tempat yang bumi yang rendah. Itu pun dikaji. Tanah Rum tu memang kalau dalam dunia ni dia rendah. Fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Nah. Setelah beberapa tahun Rum akan bangkit mengalahkan Parsi. Sekarang memang Rum kalah, nanti Rum akan menang. Rum ni kafir-kafir dia pun sembah Allah juga, dia Kristian. Parsi sembah api lagi teruk. Jadi antara dua yang teruk ambil lah ringan. Rum okey sikitlah. Sebab dia Kristian, dia tetap mengaku Allah Tuhan. Parsi sembah api, Majusi. Sayyidina Abu Bakar yakin satu hari nanti Rum akan bangkit mengalahkan Parsi. Tapi makan masa fi bid'i sinin ni antara 3 ke 9 tahun. Paling lewat 9 tahun. Maka Sayyidina Abu Bakar bertaruh dengan Abu Jahal. Tak duit lah. Tiap-tiap tahun duit terkumpul. Dia punya terma dan syarat dia selama 9 tahun main judi. Pandai Sayyidina Abu Bakar ni. Sebab Quran kata antara 3 ke 9. Memang Rum kalah. Selepas 9 tahun Rum bangkit mengalahkan Parsi. Parsi kalah. Jadi duit yang terkumpul selama 9 tahun tu jadi duit Sayyidina Abu Bakar punya. Bawa datang kepada Nabi. Nabi senyum. Nabi kata baru tadi diturun ayat haram judi. Allah.
Kalau letak seorang 1,000, 9 tahun, 2 orang, 18,000 lah. Duit tu. Seorang 1,000, 2,000. Kali 9 tahun, 2,000, 9 tahun, 18,000. Katakanlah, saya pun tak tahu. Banyak lah. Duit tu duit judi, haram. Nak buat apa? Nabi tak suruh bakar, Nabi tak suruh lempak dalam laut. Nabi kata, tasaddaq alal fuqara wal masakin. Bersedekah kepada fakir miskin. Jadi okey balik. Jadi okey balik. Duit judi boleh disedekahkan kepada fakir miskin, masuk dalam bab macam maslahah umum. Bagi kepada Baitul Mal, duit kotor bagi kepada Baitul Mal, dia ada cara-cara dia. Dia boleh guna untuk kebajikan fakir miskin. Tak payah habaq, diam je lah. Duit tu tidak jadi duit judi. Orang miskin dapat daripada Baitul Mal, itu dapat sedekah. Dari Sayyidina Abu Bakar dapat daripada Abu Jahal tu judi. Bagi kat Baitul Mal, dia jadi gula. Dia bertukar tu. Maka itulah daging ini asalnya sedekah, bertukar menjadi hadiah. Aisyah berkata, Rasulullah masuk ke rumahku, ketika itu periuk sedang berada di atas api. Nabi meminta dibawa makanan kepadanya, maka diberikan kepada Nabi sekeping roti dan lauk yang disediakan di rumah. Lauk biasa-biasa lah. Baginda bertanya, bukankah tadi aku melihat ada lauk daging di dalam periuk yang di atas api itu? Mereka menjawab, bahkan wahai Rasulullah, itu daging yang disedekahkan kepada Barirah, kemudian beliau menghadiahkan ke rumah Nabi. Maka kami tidak mahu menjamu kamu dengan daging itu. Rasulullah SAW bersabda, daging itu disedekahkan kepadanya dan untuk kita menjadi hadiah. Gitu. Cara pembahagian pusaka. Ini berat sikit ni. Yang ni kena ada whiteboard. Ya. Ya, betul. Orang biasa. Ya. Ya. Baik. Saya jawab yang kedua dulu. Orang sedekah pisang hari Jumaat lah selalunya, no? Gantung pisang Jumaat. Kita bukanlah miskin. Kita ada keuangan yang mencukupi, itu kira tak miskin lah. Bahkan kadang-kadang lebih. Boleh melancong, boleh itu, boleh ini. Ada lebih, ada simpanan. Kita tak miskin. Bolehkah kita makan pisang sedekah? Jawabnya boleh. Sebab kita yang tak bolehnya zakat. Kalau kita bukan fakir miskin, kita bukan asnaf, kita tak layak terima zakat. Ada bersedekah dengan maksud sumbangan. Kita boleh makan walaupun kaya. Orang kaya boleh dapat sedekah. Yang tak boleh zakat. Adapun Nabi, kalau zakat tak boleh, sedekah pun tak boleh. Nabi dan keluarga Nabi. Kita yang bukan keluarga Nabi, zakat kita tak berkelayakan lah. Sebab kita bukan fakir miskin, kita bukan mu'allaf, bukan 8 asnaf. Tapi kalau orang sebut sedekah tu boleh je. Orang sedekah nasi, sedekah ayak, kita boleh memanfaatkan. Soalan pertama tadi, azam ke sumpah? Kalau sumpah dia kena kata wallahi. Azamnya, azam dia aku tak mau lah. Kalau orang bagi sedekah apa aku tak mau. Kalau hadiah aja aku terima. Okey, azam tak ada apa. Dia boleh tarik balik ke azaman tu. Kalau dia bersumpah, dia kata, dia lafazkan, wallahi aku tak akan ambil zakat, sedekah aku tak mau ambil. Apa-apa zakat ke sedekah tak mau ambil. Itu sumpah. Sumpah boleh juga kalau dia ambil, tapi dia dikira langgar sumpah. Langgar sumpah bayar denda dia aja. Denda cari 10 orang miskin, it'amu 'ashrati masakin au kiswatuhum. Memberi beras kepada 10 orang miskin, seorang secupak, ataupun beri pakaian. Bagi kain batik ke, kain pelikat ke, yang orang duk pakai lah. Bagi tudung ke. Pastikan mereka orang susah, cari 10 orang, okey, settle lah. Banyak orang sumpah, orang yang tak mau makan derian, darah tinggi, dia sumpah, wallahi aku tak mau makan derian. Murung ya. Main derian musangkin, dia balon. Allah. Tak apa, makan bagi habis makan. Cari 10 orang, bayar. Kemudian boleh makan hari-hari.
Ada orang makan ikan terubuk, lekat, tulang. Jenis suka sumpah ni. Wallahi, aku tak mau makan dah terubuk. Sembang. Lepas tu makan balik. Boleh, azam boleh dibatalkan tanpa ada apa-apa denda. Kalau sumpah, kalau kita langgar, bayar denda ya. Kemudian okey boleh, tak apa. Oh, sumpah laknat lain. Sumpah laknat tu suami isteri. Suami yang melihat isterinya curang, dia boleh bersumpah menuduh isteri berzina 4 kali. Kali kelima ni berat. Hakim ba'da an ya'izahul hakim. Hakim akan berpesan, janganlah yang kelima ni berat. Dia kalau dia nak juga dia sumpah. Dia kata wa alayya. Dia kata dia sanggup menerima laknat Allah jika dia memfitnah isterinya. Itu dipanggil sumpah laknat. Ya? Itu saya tak tahulah sumpah laknat ni. Li'an ni dia dalam bab nikah kahwin. Isteri curang. Ada seorang sahabat nama Umayyah. Dia balik, dia tengok isterinya sedang bercengkerama dengan lelaki lain. Jadi dia kata kat Nabi, kalau nak cari 4 saksi, teruklah sebab saya seorang nampak. Takkanlah seorang suami nampak isteri berzina, duk kata kat Nabi, hampa tunggu sat. Aku nak cari 3 orang kawan lagi. Nabi pun tak tahu. Nabi kata, al-bayyinah. Bukti kena ada 4 saksi. Ataupun kamu kena sebatnya. Itu je. Dia kata, tak apa, saya balik mayang hajat. Allah akan bantu saya. Saya di pihak yang benar. Kemudian turunlah ayat li'an. Dia panggil li'an kan. Dalam surah An-Nur. Isteri pun boleh melaknat suami juga. Isteri kata, suami saya tipu, fitnah 4 kali. Dan kali kelima, isteri bersedia menerima murka Allah. Itu lain sikit. Isteri dia kena sebut murka. Aku sanggup terima murka Allah jika suamiku bercakap benar. Gitu. Kemudian mereka tak boleh duduk sekali lah. Difasahkan sampai kiamat lah. Apa dia? Ya. Dia itu proses lain lah. Kalau bukan suami isteri, proses lain lah. Proses ada tuduhan, ada penghujahan kan. Tak boleh gunalah cara sumpah tu. Kalau suami isteri boleh, peruntukannya untuk suami isteri sahaja. Cara pembahagian pusaka. Ini kita ni dalam syariah. Kalau nak mengaji betul-betul, dia satu subjek tu, faraid tu. Yang tu dia seminggu 2 kali ke kan. Baik. Ada banyaklah contoh-contoh yang perlu kita kira, kita kena faham betul-betul. Tak apalah kita baca untuk ambil berkatnya. Sebab kitab ni dia akan lalui semua tajuk. Itulah tujuan Imam Al-Munziri, dia saqafah amma, nak bagi faham yang kata fiqh tu bukan tayamum saja. Fiqh tu dia luas. Kita dah lalui macam-macam tajuk. An Hudzail bin Shurahbil qala su'ila Abu Musa radhiyallahu anhu an ibnatin wa ibnati ibnin wa ukhtin. فقال لابنتي النصف وللأخت النصف وأتي ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى رضي الله عنهما فقال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين أقضي بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنتي النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى وأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر أتحبر فيكم. رواه البخاري. Daripada Hudzail bin Shurahbil, ni tabi'in. Hudzail ini dia kata, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang pembahagian harta pusaka. Itu bukan bidang dia. Setiap manusia dia ada bidang-bidang kan. Abu Musa al-Ash'ari ini dia terkenal sebagai ahadul qurra, salah seorang yang bacaannya bagus. Guru Quran lah. Bukan takat guru Quran, dia memiliki suara yang merdu. Itu Abu Musa al-Ash'ari.
Nabi pernah puji dia, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud, bagaikan seruling keluarga Nabi Daud. Ali Daud, keluarga Nabi Daud. Kadang-kadang suara sedap ni dia keluarga agak no, keturunan no. Ada juga yang ayah suara sedap anak sumbang pun ada, tapi dia macam keturunan juga, bakat tu. Sebab tu Nabi sebut keluarga Nabi Daud. Keluarga Nabi Daud ni Nabi Sulaiman pun suara sedap. Sulaiman anak Daud sedap. Dia ni bukan ada kena-mengena dengan Nabi Daud, tapi kesedapan, kemerduan suaranya itu macam bunyi seruling yang sedap tu. Jadi tanya dia bab qiraat, bab tajwid, kenalah. Tanya bab faraid, bukan semua orang mengaji faraid. Yang mengaji pun bukan semuanya faham. Yang faham pun bukan semua ingat. Ilmu ni mudah lupa. Nah, ilmu ni lah yang mula-mula Allah tarik dengan mematikan ulama. Ulama mati, terutamanya ulama faraid, tiada pengganti. Kalau tengok muka surat 72, Nabi kata, wahai Abu Hurairah, belajarlah faraid, ajarkan orang. Lepas belajar kena mengajak. Tak mengajak lupa. Tak mengajak lupa. Dia separuh ilmu dan dia mudah lupa, dan ialah ilmu yang mula-mula yunza'u min ummati, dicabut dari umatku. Ini menghuraikan hadis kata Allah tidak mencabut ilmu daripada dada ilmuwan. Cabut itu dah biqabdil ulama, dengan mematikan ulama. Bila ulama mati, dekat kiamat. Ilmu yang orang tak berapa minat, ilmu faraid. Tapi ada juga yang minat kan. Saya pernah mengajak faraid, dia look start dulu. Mula ramai. Lepas tu dia jadi jantung pisang. Jantung pisang besar, lama-lama kecil. Halaqah tu pun makin kecil. Lain kali pengusi bisik ustaz, kita sambung fiqh tajuk lain lah, tajuk nikah kahwin ke. Tu dia. Satu lagi, setengah orang dia fikir macam ni. Dalam internet ni kadang ada dah program isi je waris dia keluar. Apa payah-payah mengaji? Dia ada yang dah automatik. USM ke mana buat. Kita ni. Tapi kena mengaji juga untuk diri kita. Kalau yang KWSP tu dia nak letak penama. Siapa penama yang layak, berapa peratus. Bubuh siap-siap, berpecahan pun tak apa. Okey. Orang tanya Abu Musa al-Asy'ari. Dia pun dah orang tanya, dia jawab. Takat mana yang dia tahu. Soalan tentang pembahagian harta pusaka kepada seorang anak perempuan, cucu perempuan dari anak lelaki, dan seorang saudara perempuan kepada si mati. Jadi ada 3 perempuan. Perempuan pertama ni nama anak perempuan. Perempuan kedua cucu kepada si mati. Perempuan ketiga dia punya sister, saudari si mati. Anak perempuan, cucu perempuan, saudari kepada mayat. Kira macam mana? Abu Musa menjawab, anak perempuan mendapat 1/2. Itu betul ini betul. Ini right. Anak perempuan kalau seorang tunggal, dia dapat 1/2. Ini betul. Saudara perempuan, sister lah, sister pun dapat 1/2. Ini salah. Ini bila saudari bersama anak perempuan mayat, dia jadi asabah ma'al ghair. Gitu pula. Dia ada kaedah dia, al-akhawat ma'al banat asabat. Abu Musa al-Asy'ari terlepas atau terlupa kaedah ini. Sepatutnya sister ni bila dia duduk dengan anak mayat ada, sister mayat ada, sister mendapat baki. Asabah. Berdasarkan kaedah itulah. Dan jangan ada penghalang. Sister ni dia ada penghalang dia. Ibn, anak laki penghalang. Dalam kes ni tak ada anak laki. Abun, ayah, father. Kalau ada ayah mayat, halang sister. Brother and sister terhalang dengan son and father. Anak laki dengan ayah mayat. Okey, dalam kes ni tak ada ayah.
mayat tak ada ayah, mayat tak ada anak lelaki, lain clear. Tapi mayat ada anak perempuan. Bila saudari bersama anak perempuan mayat, dia akan menerima baki. Baki tak menentulah. Bagi kat anak perempuan tu dulu, lebihan akan diberi kepada kakak mayat atau adik perempuan mayat. Itu. Ukhtun lah, Arab panggil ukhtun syaqiqatun. Ukhtun syaqiqatun, mula-mula kita cek penghalang-penghalang. Kalau ada penghalang, dia out tu. Penghalangnya anak lelaki. Yang kedua, ibnul ibni, cucu lelaki dari anak lelaki. Yang ketiga, ab. Dalam kes ni, tidak ada anak lelaki, tidak ada cucu lelaki, tidak ada ayah. Jadi, dia berkelayakan untuk mendapat pusaka. Dapat banyak mana? Kalau mayat tu tak ada anak perempuan, memang dia dapat 1/2. Oleh kerana mayat itu ada anak perempuan, dia mendapat balance baki. Oh, kena ingat kok ni, inilah faraid. Saya pun mujur, itulah yang saya duk mengajar pun. Setiap hari Ahad saya mengajar di Pondok Derang, mingguan mengajar faraid je. Kalau tak je lupa. Jadi yang di sini kesalahan. Bila dia kata anak perempuan dapat 1/2, saudari dapat 1/2, 1/2 habis ya. Cucu perempuan tak dapat apa, dah habis dah. Setengah-setengah. Setengah-setengah, 50-50 habis. Padahal cucu perempuan dipanggil bintul ibni. Cucu perempuan dari anak lelaki tidak mendapat apa-apa. Sini pun salah. Sepatutnya cucu perempuan ni, bila mayat ada seorang saja anak perempuan, cucu perempuan akan dapat 1/6. Kalau mengaji faraid kita tahu dia panggil takmilatan lithulusain ataupun takmilatas thulutsain. 1/2 untuk anak perempuan. Cucu walaupun dia generasi yang ketiga, oleh kerana anak perempuan tu seorang, tak ada anak lelaki, anak perempuan tunggal, maka cucu ni walaupun dia generasi ketiga, dia berkelayakan untuk dapat 1/6. Kerana Allah memperuntukkan untuk anak dan cucu 2/3. Bila anak dapat 1/2, ada lagi 1/6. 1/2 bila tambah 1/6, jawapannya 2/3. Dengar-dengar faham bila, tak faham pun tak apa. Teori dia begitu. 1/2 campur berapa akan dapat 2/3? Campur 1/6. Maka 1/6 bagi kat cucu. Cucu perempuan dari anak lelaki. Bintul ibni. Istilah-istilah tu pun nak kena Ustaz Arif tu nak kena ni juga. Tak boleh dengar-dengar pila bagi biasa. Lepas ni mengaji faraid. Cucu tu perempuan. Yang mati tu opah atau datuk dia. Tapi mesti melalui keturunan belah ayah dia. Opah belah ayah. Tok Wan belah ayah. Bukan Tok Wan belah ibu. Cucu tak akan dapat apa-apa kalau yang mati itu datuk atau nenek sebelah ibu. Semua kita serupa lah. Mak saya nama Maryam. Datuk belah ibu saya nama Hashim. Maryam binti Ismail, minta maaf, Ismail. Ismail tu datuk belah ibu saya. Saya tak dapat. Saya bukan cucu dalam faraid. Cucu kita hanya belah keluarga ayah kita sahaja. Kita hanya boleh dapat harta datuk nenek sebelah ayah. Zamri bin Hashim, belah keluarga Hashim tu je. Betul? Ini dipanggil cucu perempuan dari anak lelaki, menghubungkan kepada si mati. Dia dapat 1/6 lah. Sebab anak perempuan tu dapat 1/2, maka dia boleh dapat. Jangan kita kira cucu jauh, anak ada, cucu tak dapat. Jangan. Kaedah dia bukan macam tu. Ada anak, cucu tak dapat. Tidak. Anak perempuan tidak berhak menghalang cucu. Yang berhak menghalang cucu ialah anak lelaki. Kalau si mati ada anak lelaki, cucu laki ke perempuan tak dapat. Anak lelaki menghalang cucu. Anak perempuan tak boleh halang. Anak perempuan dia ambil hak dia, sekiranya masih ada lebih diberi pada cucu. Peruntukan untuk anak-anak ni 2/3. Jadi kalau anak perempuan 2 orang, anak perempuan 2 orang 2/3, cucu tak dapat lah sebab sudah habis bajet. Gitu pula. Anak perempuan kalau 2 orang,
Saya mati contoh, anak perempuan saya 4 orang. Ramai. Mereka dah ambil 2/3. Cucu saya tak dapat apa. Sebab bukan anak perempuan halang cucu. Anak perempuan telah menghabiskan peruntukan 2/3. Gitu. Dalam teori faraid, anak perempuan tidak menghalang siapa-siapa. Cuma kalau dia ambil banyak, tak ada dah lah. Habis bajet. Kalau dia ambil 1/2, ada lagi. Itu bagi kat cucu 1/6. Nak takmilatul sulusai, nak melengkapkan peruntukan 2/3 tu, kena bagi 1/6 pada cucu. Jadi keluarga yang tak ada anak lelaki, hanya ada anak perempuan. Anak perempuan tidak menghalang cucu. Tapi cucu tu kena pastikanlah dia datang daripada anak lelaki mayat. Bukan cucu datang daripada anak perempuan mayat. Cucu dari anak lelaki. Ini anak lelaki saya ni. Ini anak lelaki ni. Nanti kalau dia ada anak perempuan, itu maksud dia. Cucu perempuan tapi datang dari dia kepada saya atau isteri. Itu dipanggil bintul ibni. Kalau anak perempuan saya pula kahwin nanti dapat anak, itu bukan cucu saya dalam bab faraid. Itu yang orang Mekah dulu bunuh anak perempuan tu. Kes tu lah. Anak perempuan anak kita. Anak kepada anak perempuan bukan cucu kita dah. Cucu hanya keturunan anak-anak lelaki kita. Kita boleh dapat harta mereka kalau cucu mati, kita mati mereka dapat. Ya, natawaras. Kita mewarisi dan diwarisi. Bagi orang yang ada anak perempuan semua, maka keturunannya sekadar anak itu saja. Anak lagi cucu tu bukan ada. Sebab yang tu dipanggil cucu dari anak perempuan, bukan cucu faraid. Habis itu kesian lah pula. Kesian boleh buat wasiat, boleh buat hibah. Itu untungnya orang mengaji faraid. Tak dapat kalau kita mati 1 sen pun tak dapat cucu dari anak perempuan kita. Kesianlah, kita sayang. Buatlah surat wasiat. Kalau orang tak ngaji faraid, dia tak tahu maklumat macam ni, dia mati betul lah. Ya, boleh buat hibah, boleh buat wasiat. Kalau yang dah dapat faraid, jangan wasiat pula, kerana ada larangan la wasiyata liwarisin. Tidak boleh wasiat kepada waris. Ni anak saya ni waris. Saya wasiatkan sekeping tanah kepada dia. Tak valid, tak sah. Undang-undang sivil tak sah, undang-undang syariat tak sah. Wasiat kita tu diabaikan. Kalau nak bagi terus tukar nama. Hibah. Nak bagi lepas mati, tertakluk kepada faraid. Boleh buat wasiat, tapi wasiat itu bercanggah dengan orang yang dapat faraid saja. Wasiat tak boleh. Yang tak dapat faraid, dapat sekiranya diwasiatkan. Ibu angkat tak dapat faraid, boleh wasiat. Mu'allaf, mak dia, ayah dia tak Islam. Mu'allaf ni Islam, mak ayah dia tak Islam. Tak dapat faraid sebab berbeza agama. Faraid tak dapat, jadi boleh diwasiatkan. Sebagai anak yang berbakti kepada mak ayah, apa salahnya? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Kita disuruh buat baik kepada ibu ayah. Kalau ikut faraid memang tak dapat lah. Boleh diwasiatkan. Wasiat ni jangan wasiat kepada pewaris saja. Ada pun hibah lagi luas lah. Waris ke apa ke semua boleh. Sebab kita bagi waktu kita masih hidup. Okey. Tapi kita tengoklah Abu Musa al-Asy'ari ni, dia mengaku lah. Dah silap dia mengaku. Bagus tu. Dia pun cadang, takut jawapannya salah. Dia kata pergilah kepada Ibnu Mas'ud supaya dia dapat menyemak jawapan saya tadi. Dia takut dia silap, dia tak pasti. Maka sahabat pun pergi bertanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Mereka memberitahunya berkenaan jawapan yang sudah dijawab oleh Abu Musa radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, jika aku memberi jawapan yang salah, sudah tentu aku menjadi sesat dan aku bukanlah manusia yang diberi petunjuk. Aku akan menjawab soalan dengan keputusan yang telah diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak perempuan mendapat 1/2 pasal anak perempuan tunggal. Cucu perempuan dapat juga. Cucu perempuan dari anak lelaki
cucu dari keturunan anak lelaki mayat mendapat 1/6, melengkapkan peruntukan 2/3. Dan harta yang berbaki diberi kepada saudara atau saudari perempuan, asabah begini. Tu balance bagi dekat sister mayat. Macam tu. Jadi dia kena belajar asal masalah apa semua, asal masalah 6. Kita buat 6. Anak perempuan dapat 3/6, itu makna setengah. Anak perempuan dapat 3/6, cucu dari anak lelaki mayat tu dapat 1/6, satu dari 6. Kemudian asabah ni dia dapat baki ya. Kan, baki. 3, 4, 2/6 untuk saudari ni. Duit banyak mana pun kita guna 6 tu lah, pecahkan kepada 6. 3/6 untuk anak perempuan. Kalau duit tu ada 1 juta, 3/6 mana setengah, 500,000 lah. 1/6 untuk cucu dan bakinya 2/6 untuk saudari. Kena ada kotak-kotak dia. Mengaji kan sini ada mengaji farid? Ada tak? Belum ah? Seronok mengaji farid, seronok. Kalau faham lah, kalau minat. Tak minat, sekat jalan lah. Dia kena guna otak. Orang suka mengaji hak mudah-mudah macam nasihat-nasihat dapat terus beramal. Tak payah fikir berat-berat kan. Manusia dia tak mau berat, kena fikir, kena cari. Dia asas kali bahagi je, darab bahagi je, itu je. Algebra apa tu tak kira, isi padu pun tak perlu. Kali bahagi tambah tolak, sangat mudah. Sangat mudah. Sekolah rendah aja. Asas matematiknya diperlukan. Kalau kira-kira ni pun darab pun bukan kita perlu hafal sifir semua sifir. Kalau nak hafal sifir 3, sifir 4, sifir 8, sifir 6. Itu aja. Sifir 5 tak perlu hafal sebab senang. 5, 10, 15, 20. Dan tak guna pun dalam faraid sifir 5. Tak apalah, kita dah boleh dah sifir 5. Sifir 2 pun senang. Sifir 3, 4, 6, 8. Itu je. 9 tak payah. 9 tak digunakan. Kalau nak guna pun ada kaedah jari. Tapi tak guna pun dalam faraid. Sifir 12 apa buat apa? Kalau rendah paksa budak tibai. Apa? Sifir 11, 12. Tak guna dalam faraid. Lawak aja tak apalah guru-guru suruh hafal tu. Tapi matematik yang untuk bantu syariat ni sebenarnya sifir 3, 6, 8. Yang tu kena hafal. Ya. Sila. Faraid lah. Ya. Oh. Innalillahi wa inna ilaihi. Okey. Ya. Anak isteri itulah. Isteri pertama ada anak tu, anak isteri tu kan anak dia? Anak dia dengan isteri tu. Okey. Ya. Ya. Tapi akad dah lah. Okey. Merajuk. Okey, ya. Ya. Rajuk. Ya.
Suami pula mati. Status waktu dia mati tu dia masih suami lah kepada isteri dia. Ya. Tapi tak ada bukti kata bercerai kan. Baik. Ya. 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 Baik. Okey. Okey. Terima kasih. Soalannya, isteri yang merajuk tu dapat ke tak dapat? Itu je kan? Anak-anak dapatlah bahagian masing-masing. Isteri. Yang ni perlu dirujuk kepada mahkamah lah status perempuan tu. Kalau dia masih sah, tidak ada bukti talak, fasakh, tak ada apa-apa rekod, maka dia bergelar isteri si mati. Dia berhak mendapat bahagian sebagai isteri 1/8 lah, sebab mayat ada anak. Kalau mayat tak ada anak, tak ada pewaris, dia dapat 1/4. Jadi bersetubuh itu bukan satu syarat. Syaratnya ialah an-nikah. An-nikah tu menjadi sebab untuk melayakkan dapat pusaka. Nikah sah, akad nikah, sarung-sarung cincin mati, tak setubuh juga dapat. Sarung cincin, suami mati, isteri dapat. Sarung cincin, isteri mati, suami dapat harta isteri. Sebab bila akad nikah yang sah, ijab qabul yang sah, maka walaupun tidak pernah duduk sekali, tidak bersetubuh, mereka tetap suami isteri. Ya. Kalau bercerai pun, bercerai dalam talak raja'i, talak 1, talak 2, dalam tempoh iddah talak 1, talak 2 tu pun boleh tuntut pusaka walaupun bercerai. Itu, tapi syaratnya bercerai itu pernah bersetubuh lah. Kalau perceraian tak pernah bersetubuh, yang tu dia putus terus, dia tak ada iddah. At-talaq qabla ad-dukhul la iddata 'alal mar'ah. Kalau cerai tak pernah setubuh barang sekali pun, yang tu perempuan tak ada iddah. Dia tak ada iddah, dia bukan isteri lah, dia putus terus. Kalau bercerai dalam talak raja'i, mereka pernah bersetubuh, lepas tu bercerai, 3 kali suci tempoh tu, mati suami, dia berkelayakan untuk tuntut faraid. Suami mati, isteri tuntut. Dalam tempoh iddah, isteri mati, suami boleh tuntut. Walaupun bercerai, mereka masih dikira sebagai suami isteri kerana berhak rojok. Anytime boleh rojok. Cuma tak sempat, takdir Allah mendahului, tak sempat rojok, mati. Jadi suami jangan malu, boleh minta. Tapi orang tak faham, kata muka tak malu, hang dah cerai dia, harta dia hang nak. Bukan itu. Mereka tetap suami isteri. Kalau dah habis 3 kali suci itu, habislah, mereka dah bukan suami isteri, tak ada apa-apa hubungan, tak boleh claim lah faraid. Jadi kes tu kalau tak ada bukti cerai fasakh, tak tahulah, yang lebih tepat kena rujuk pejabat agama mahkamah syar'iyah. Mahkamah syar'iyah. Kalau tanya saya, kalau terbukti dia masih sah sebagai isteri, kena bagi 1/8 kepada dia. Begitu, wallahu alam. Yang mana? Yang mati kalau dia sedang talak raja'i, suami mati, dia boleh tuntut faraid, kemudian iddah dia berpindah kepada 14 hari. Dia sedang menjalani iddah 3 kali suci, tiba-tiba dapat khabar berita, bukan, kita tak kata bekas suami, masih suami. Cerai itu masih suami. Cuma nanti rojok kena ingatlah, engkau cerai itu nanti dia boleh tambah. Jadi dia sedang menjalani 3 kali suci, dapat berita suami mati, sambung pula 4 bulan 10 hari. Iddatut talaq yantaqil ila iddatil wafat. Begitu. Kecuali talak 3 putus terus. Dia ada iddah juga. Iddah dia hanya iddah cerai itu. Suami mati,
Tak apa, mati pi. Dah cerai talak 3, mati pi. Dia habiskan iddah dia tu je. Dia tak perlu berkabung 4 bulan 10 hari. Begitu juga kalau fasakh kan. Fasakh pun dipanggil bain juga. Bain sughra. Talak 3, bain kubra. Kalau talak rajai, ketika sedang menjalani iddah, suami mati, sambungnya bermula iddah baru, iaitu iddah kematian. 4 bulan 10 hari. Dan kalau sedang mengandung, dia punya iddah melahirkan anak, suami mati, yang tu tak apa, tunggu beranak je. Itu hatta yada'na hamlahun. Kalau yang mengandung tu sampai beranak je lah. Kalau yang 3 kali suci ni, dia berlaku berubah kepada 4 bulan 10 hari. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kita berhenti rehat dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.